Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah dalam video ini saya akan kongsikan sedikit ilmu. Kongsikan sedikit ilmu yang berkaitan dengan Google Form. Kalau kita tengok memang sekarang memang sibuk pakai Google Form lah. Atau jabatan PPD, JPN dan sebagainya memang menggunakan Google Form. Jadi ada yang tertanya macam mana nak buat Google Form tu. Sebab Google Form ni sebenarnya sangat bermanfaat. Kita boleh buat quiz. Contohnya kita boleh buat survey, kita boleh buat quiz dan sebagainya dalam Google Form tu lah. Dan kebetulan kita Big Boss minta buatkan satu tutorial, so saya rakamlah sikit video tutorial ringkas. Walaupun saya tahu ramai yang tahu, ramai yang tahap-tahap sifu lah. Contohnya Cikgu Zainuddin tu dah memang tahap dewa dah. Dia memang pakar. Dan ada cikgu-cikgu lain lah, Cikgu Faiz apa tu memang tahulah. Tapi saya kongsilah kepada mereka yang belum tahu ataupun yang dah tahu sebagai revision. Alright. Jadi kita teruskan kita punya tutorial ringkas lah. Just masuk ke google.com. Alright. Sama ada kita boleh search kat sini Google Drive ataupun terus kat atas ni kita tulis saja Google Drive. Klik. Dia akan keluar kat sini atas sekali. Just klik. Dia akan keluar macam ni. Ni page utama dia. Dan kita klik go to drive. Dia akan buka satu pop-up lah. Ini saya dah online. Saya dah sign in. Katakan saya belum sign in lagi. Dia akan macam ni lah. Dia suruh kita choose yang mana satu kita punya account. So kalau kita belum lagi ada Gmail, sebab syarat untuk gunakan Google Drive ni mesti ada Gmail. So kita just pergi gmail.com. Alright, gmail.com, and then kita kena create account. Klik create account for myself. Masukkan nama akhir, username kita nak pakai apa, kita punya password apa, dan kita next je lah. Tak ada apa sangat pun untuk kita register. So saya dah ada Gmail. Alright, dah ada Gmail. Dan saya masuk dan kat sini adalah saya punya koleksi file lah. Ini antaranya contoh. Cara nak buat Google Form tu kita kena pergi dekat klik new. So new ni dia ada, kalau kita tengok kat sini kita ada tiga ni tak ada kaitan dengan Google Form lah. Yang pertama sekali ni Docs ni Word tapi dia versi online. Sheet adalah Excel. Dan slide ni PowerPoint. Ini untuk kita guna online kalau let's say komputer kita tak ada Microsoft Office. So kita klik pada more, kita pergi bahagian Google Form. Yang lain ni insyaAllah kalau ada masa dan keperluan saya akan cuba buat video tutorial lah. So Google Form buka macam ni lah. Ni yang mula-mula dia bagi kat kita. So first of all, apa kita nak buat? Mungkin kita boleh set up kita punya team. So kita pergi dekat header, choose header. Kat sini ada banyak gambar yang kita boleh gunakan untuk kita punya header. So katakan work and school, nak pakai apa katakan. Cari warna yang menarik, ataupun boleh upload sendiri juga sebenarnya. Upload sendiri. Pakai just kit ke, macam contoh kit di sini kan. So kita klik contoh. Contoh. So kita dah ada header dia. Dan kita pakai theme color kita boleh ubah lah. Kita nak pakai warna apa yang bersesuaian. Nampak warna kontras dia. Kita ada font saya tak galakkan tukar sebabnya font ni tak bersesuaian, tak nampak nanti. So kita pakai je basic. So entitled form. Contoh kita boleh buat tajuk kita lah. Katakan sains tahun 2. Tajuk apa? Tajuk tumbuhan. So question 1, dia dah bagi sampel lah ni. Ini adalah multiple choice. So let's say kata kita nak buat soalan nama. So kita tulis nama anda. So kalau kita tengok kat sini terus tukar. Sebab ini automatic lah. Dia dah tahu, dia dah detect behavior pengguna bila sebut nama anda ni adalah dalam bentuk short answer. So dia terus bagi format dia short answer. Dan dekat sini
kita ada beberapa setting. Ini adalah duplicate, maksudnya kita boleh duplicate banyak kali. Ini pula buang lah. Let's say kita tak perlukan benda ni, kita nak buang, kita buang. Ini required, maksud dia kita nak jadikan benda ni adalah mandatory. Maksudnya budak kena jawab. Kalau tak jawab, tak boleh pergi yang seterusnya lah. Okay. Ini description, penerangan. Okay. Ini response validation. Validation pula. Okay. Baik. Then yang kedua. Okay. Kelas anda. Ni kelas. Ni dia tak tukar. So kita buatlah 2 UTM baik, 2 USM 2 UKM contohnya. Okey. Dan ada juga yang soalan-soalan yang kita tak perlu type macam ni, kita nak dalam bentuk gambar. Okey, add image. Contohnya kita upload lah apa dia gambar dia, contohnya lah contohnya bubuh sini perasan nak mati. Okey, ni contohnya ada gambar. Kalau sign dia banyak gambar kan, ni bubuh lah apa-apa, ni gambar dia harimau, bubuh gambar harimau. Kuda belang, bubuh gambar kuda belang. Okey, itu contoh dia lah. Kalau tak ada kaitan, kita buang. Alright, sebab ini soalan yang berkaitan dengan multiple choice yang berkaitan dengan kelas anda. Dia tak ada gambar dan sebagainya lah. So, required. Baik. So, let's say, seterusnya ialah import question. Okey, import question ni maksud dia kalau kita dah ada soalan kita dah buat sebelum ni Google Docs, dan kita buat contohnya soalan, dan kita nak import soalan tu masuk sini pun boleh. Kita boleh gabung dia. So contohnya soalan lama kita dah simpan dah lama, kita dah buat contohnya 2 tahun lepas, kita nak gunakan untuk ujian kali ni, kita boleh import. So cara dia klik macam ni, import. Okey, ni soalan-soalan yang dah kita buat. So katakan saya kat sini saya ada satu yang dah saya buat. Okey, saya klik select. Okey, dia keluar kat sinilah. Ini soalan dia. Ada soalan dia ada 1 sampai 6. At the same time juga dia copy sekali soalan-soalan yang bukan quiz, contohnya nama, tahap kefahaman. Okey, so kat sini saya buang ya. Kata select all, tapi saya buang ni. Okey, so saya import question. Okey, nampak kuis tabiat pemakanan, soalan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soalan. Dan ini dah siap dah dengan jawapan dia. So saya import macam ni, memudahkan kerja saya lah. Okey, memudahkan kerja saya. So kalau katakan tak ada kaitan, kita delete section. Okey, kita patah balik. Right. Dan seterusnya kita tengok, okey, kalau katakan kita nak masuk satu gambar yang besar untuk contohnya nota dan sebagainya, so kita klik add image. So kita klik browse. Masukkan gambar kita punya, apa gambar, semua gambar ni tak senonoh betul. Gambar ada tak gambar logo PUBG je. Ni saya buat proses photosynthesis. Ini tak ada kaitan, bukan darjah 2, tapi just kata contoh, sebagai contoh. Ni saya buat sendiri. So kita tulislah Jangan pening ini hanya sampel memang tak ada kaitan dengan darjah 2 dan juga fotosintesis ni So ni begini atas, duduk atas. Nampak? So dia ada nama, kelas dan juga proses fotosintesis. Ini gambar contoh lakaran untuk revision dulu sebelum dia jawab soalan. Okey? Alright. Faham kat situ? Dan kita masuk yang ketiga adalah add video. So video ni contohnya kita nak masuk, kita ada video sendiri di YouTube.
Ataupun kita Google je, jumpalah satu video, adalah gambar video cikgu ni, tak siapa tak. So kita ambil lah gambar dia, video dia. Semak ya kan, tapi tak apa. Kita masuk je. Ni dapat, kita select. Okey, dan kita turun dia. Ini naik lah. Okey, naik. Okey. Baik. So video ni adalah mengenai tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan. Right, dan kecil kan? Kita resize lah, klik sini, kita tarik lagi, tarik sampai sini sikit lagi. Besar sikit. Okey. Jadi ini adalah dia punya yang interface yang pertama ataupun page yang pertama. So bila dah siap ni, then kita nak pergi quiz. Eloknya quiz kita ni kita pisahkan daripada yang page pertama lah, then baru budak akan fokus, oh ini untuk quiz. So untuk quiz kita klik yang tanda ataupun logo macam ni, add section, then kita tulis quiz. Tajuk bawah optional, tapi kita tulis je lah tumbuh-tumbuhan. Alright, dan tumbuh-tumbuhan, dan baru kita naik balik ke atas ni, logo atas ni, kita pergi add question. Add question. Baik, kita nak tengok je yang lama ni. Okey, nak lama. Okey, tak apa, saya tunjuk satu-satu Okey, soalan dia, apakah yang dimaksudkan haiwan herbivore? Okey, ini saya copy paste tau, malas. Tapi kalau tuan rajin, tulislah haiwan pemakan tumbuhan. Okey, haiwan pemakan ini bukan makan daging ni, makan contoh. Okey, siap soalan nombor 1. Okey, ini soalan master multiple choice. So ada kat sini lah. Dan bila kita buat soalan, okey, kita buat soalan, kita tengok untuk ni quiz, kita panggil quiz, kita mesti setting quiz di bahagian general ni. Kita tengok saya tunjuk lagi slow sikit. Klik bahagian setting. Okey, dia ada setting untuk kita punya jenis template ni. So kita nak limit tak satu orang jawab sekali. Kalau kita nak limit, maksudnya kita boleh klik limit. Maksud dia satu email hanya sekali saya jawab. Lepas tu respondent edit after submit, maksudnya boleh tak dia edit balik selepas dia ni. Kalau kita nak bagi dia buat pembetulan balik, betulkan balik, dan kita tick lah. Kalau tak boleh, maksud dia mandatory. Terus kita dapat report tu, report mandatory lah. Dia dah jawab sekali, itu je jawapan dia. Okay, see summary card and text response. Ini sama ada nak boleh tengok summary ataupun tak lah. So presentation, show link to submit another response. Ini kalau kita nak bagi dia peluang untuk jawab lagi, so kita bagi link lah, another response. So shuffle question order, maksud dia soalan quiz tu kita boleh shuffle dia. Tapi yang ni tak digalakkan lah, kan, tak digalakkan. Melainkan kita buat satu quiz, satu Google form ni ada 20 soalan, tak ada soalan lain, terus 20 soalan. Dan kita nak shuffle, orang tu sekejap dia jawab nombor 3, orang ni jawab nombor 4 dulu, dia akan macam tu. Dan boleh lah, tapi tak digalakkan lah, susah untuk kita semak nanti. Okay, show progress bar, ini tick supaya budak tahu, okay, page, berapa page lagi yang belum settle. Okay, ni quizzes. Okay, make this a quiz. Ni kena klik enable macam ni supaya kita ada option untuk letakkan jawapan yang betul dan juga letakkan dia punya point.
Okay, release grade, okay, immediately lah. Maksud dia lepas dia jawab je terus dia tahu berapa dia betul, berapa dia salah. Okay, ataupun kalau kita nak kata manual review pun boleh juga, tapi budak tak tahulah berapa dia betul, berapa dia salah. Okay, ini selalunya untuk collect maklumat saja, dan ini memang kita gunakan untuk quiz. Okay, respond can see missed question, correct answer, point value pun boleh jugalah. Okey, selesai kat situ. So kita tengok bahagian soalan kuis ni, setiap soalan kuis ni kita kena setting dua benda. Yang pertama kita kena setting jawapan dia, yang kedua kita kena setting dia punya point. So contohnya kat sini soalan nombor 1, apakah yang dimasukkan dengan haiwan herbivore. So apa dia jawapannya? Dan kita klik answer key kat bawah ni, klik saja. Okey, herbivore tu apa? Herbivore adalah pemakan tumbuhan. Kita klik kat sini. Ini adalah jawapan betul. Warna hijau ni jawapan yang betul. So nak bagi berapa poin untuk soalan ni? Katakan kita bagi 1 poin. Dia boleh bagi banyak poin ni. Tapi untuk multiple choice kita bagi 1 poin lah. Tapi terpulang. Okey, betul, add answer feedback. Apa dia? Kalau salah, apa dia? Kita buat sila. Kita buat maaf, jawapan anda salah. Correct answer, tahniah, jawapan anda betul. Save. Nampak? So dia ada feedback. Alright. So soalan nombor 2. Soalan nombor 2 apa dia? Kita ambil lagi kat sini. Malas. Bukan malas, tapi nak memudahkan lah. Jadi cikgu-cikgu tengok pun, sebab benda ni okey je, tak ada apa pun. Okey, option 2. Okey. Alright. Okey. Kat sini ada satu haiwan pemakan tumbuhan sahaja. Baik, dia ada satu lagi option selain multiple choice ni. Dia ada soalan lain. Selalu ni adalah soalan berbentuk terbuka kan. Selain kita bagi jawapan tu, kita nak tengok ada tak soal jawapan lain daripada budak. Ada jawapan lain tak? Kat sini kita dapat tengok add option. Nampak? Option 4. So kita letaklah option 4. So nanti dia boleh ada option untuk jawab sendiri, bukan berdasarkan jawapan yang kita beri ni. Dia jawab lain daripada ni, dia jawab sendirilah. Okey, so answer key kita, so haiwan carnivore. Carnivore adalah makan daging saja contohnya. Alright. Okey, incorrect, maaf, jawapan anda salah. Tahniah, jawapan anda betul. Contoh. Okey. Dan ini kita nak bagi berapa poin? Kita bagi 1 poin. Ni dah 2 soalan. So kita klik done. Baik, soalan bila sebut quiz mesti kita set required. Okey, required. Ini pun set required. Maksud dia mandatory. Macam tu juga soalan yang lain lah. Kita boleh buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, berapa banyak lah, tak kisah. Jadi itu saja, senang, mudah. Alright. So sekarang nanti kita akan tengok nanti macam mana paparan video ni. Okey, paparan Google Form ni. Okey, kat sini dia tulis total point. Ada berapa? Soalan kita tu ada berapa point? Ada 5 point ke 10 point ke dan sebagainya. Dia akan tunjuk kat sini lah. So klik send. Maksud dia kita nak boleh hantar ni melalui email. Kita buat email separate by comma, dan kita bagi tahu lah apa message dia. Include form in email ke boleh juga, tapi yang paling berkesan ialah kita link
Ini embed ni kalau kita ada website dan kita boleh embed lah. Kalau tak, kita pakai link macam ni. Link panjang ni kita klik je shorten URL, dia akan jadi macam ni lah. So let's say bila kita bagi dekat cikgu, kita bagi je kat murid-murid ataupun mak bapak dekat WhatsApp dia macam ni lah, dan nanti dia akan buka. Ini paparan dia. Ni paparan dia. Nampak dia ada next. So yang pertama dia minta yang merah adalah required. Okey, nama Sani Ahmad, kelas 2 UKM. Ni tak ada apa, just tengok. Ini video, just tonton, tak ada point. Okey, tak ada mata yang di collect. Okey, sebelum tu saya terlupa. Alright, untuk gambar ni kita boleh letak dia punya apa? Dia punya okey, kita boleh tukar dia punya align dia, center align kat mana kita nak letak. Okey, lepas tu kita boleh letak hover text. Maksud dia gambar ni kita boleh letak satu hover text. Bila letak tu je apa maksud dia keluar. Contohnya kat sini kita tulis proses fotosintesis. Alright, so bila kita kat sini kita refresh balik. Okey, nampak keluar balik fotosintesis. So kita katakan kita letak nama Sani Ahmad, kelas 2 UKM. Okey, ini next. Okey, apa yang herbivore ialah makan haiwan lain, contoh. Okey, carnivore adalah makan daging sahaja. So kita submit. So dia boleh view terus skor dia. Okey, skor dia adalah 1/2. Betul 1 daripada 2 soalan. Kalau ada banyak soalan dia akan bagi tahu lah berapa banyak soalan. Okey, contohnya nombor 1 salah, dia terus bagi tahu nombor 1 salah. Nombor 2 betul. Okey, nombor 1 salah tadi, feedback dia, maaf jawapan anda salah. Alright, dan ni tahniah, jawapan anda betul. Ini contoh. Okey, baik. Sebelum kita berakhir, okey, satu benda yang saya nak tunjuk berkaitan dengan jenis soalan ataupun jenis jawapan, konsep dia. Okey, kalau kita tengok kat sini, bahagian nama ni dia ada short answer, kita ada paragraph, kita ada multiple choice, kita ada text box, drop down, file upload, linear scale, multiple choice grid, text box grid, date and time. Ini adalah bentuk-bentuk soalan ataupun jawapan. Kalau dia soalan yang direct macam ni, selalu kita pakai short answer. Ataupun kalau kita letak address, kalau address kita kena pakai paragraph, dia akan tukar jadi long answer kat sini. Nampak, boleh jawab sampai ujung. Okey, kalau multiple choice biasalah macam ni, macam kat bawah ni, multiple choice. Alright, dan text box sama macam ni tapi dia bentuk kotak, box kan, nama box kan. Alright, dan drop down ni maksud dia kita buat pilihan. Okey, contohnya kita buat je, katakan option 2, option 3. Okey, kalau kita tengok kat sini preview dia, nampak choose option 1, 2, 3, jawapan dia drop down pun boleh juga. Okey, ataupun dalam bentuk file upload. File upload ni maksud dia kita nak, contohnya budak buat kerja sekolah, dah siap kerja sekolah, dia tangkap gambar ke dengan handphone dia boleh upload kat sini. Okey, dia boleh upload kat sini, dan file tu akan dimasukkan ke dalam kita punya Google Drive lah. Google Drive. Okey, only allow specific file types. Yes. Okey, tentu dalam format apa? Image saja. Kita tak nak dia hantar lagu ke video ke audio ke. So kita text image saja. So maximum number of file, berapa gambar kita nak dia hantar maksimum. Katakan satu saja, maksimum file dia hantar adalah 10 MB. Lebih daripada tu memang tak boleh lah. So kalau kita tengok kat sini preview, nampak
add file. Okey, add file. Nampak? Dia select file from your device. Kalau pakai handphone, senanglah. Okey, dia boleh terus direct macam tu. Right. Okey, tu file upload. Okey, linear scale ni, ini untuk kita punya yang macam saya buat untuk budak faham ke tak faham. So, nombor 1 ni faham. Nombor 5 sangat faham. So, nanti dia akan pilih lah. Right. Contohnya, kita tengok kat sini. Nampak? Faham, bukan faham. Faham. Okey, dia klik lah yang mana, sama ada sangat faham ataupun just faham saja. Ataupun kita boleh tukar jadi tak faham. Okey. Selalu survey kan, mana-mana contohnya post office ke apa ke, memuaskan, sangat memuaskan hati. Okey. Then multiple choice grid. Ini grid lah, kita boleh buat 4. Okey, kita boleh buat 6. Okey. Grid. Checkbox pun sama, cuma dia dalam bentuk kotak. Alright. Date. Ini dia punya date untuk kita set kat sini. Memang tak boleh ubah apa-apa lah. Tak boleh ubah apa-apa. Cumanya di bahagian preview nanti baru budak boleh ni. Selalunya kita buat macam ni, contohnya nak ambil tarikh lahir dia. Jadi dia tulis lah tarikh lahir dia berapa bulan. Okey, dan juga yang terakhir adalah masa. Masa ni time lah. Dia tak ada ubah apa-apa, kita just buat macam tu, nanti dia buat. Jadi dia boleh set. Contohnya bila jawab soalan ni, pukul berapa, dia boleh tuliskan masa dia. Okey, itu contoh. Jadi ini nama patah balik kepada short answer. Alright, short answer. Reload. Short answer. Alright. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian saya bagi berkenaan tajuk Google Form. Okey. Ni contoh dia. Alright. Yang saya buat lah. Okey, yang saya buat untuk anak murid. Macam tu. Dan ini respon dia, contoh dia respon daripada segi soalan. Okey. Ungraded. Okey. Ini individual. Okey, dan paling saya suka adalah Excel lah. Di Excel, maklumat dia kita boleh dapat kumpul terus apa yang dijawab betul atau salah. Soalan dia pukul berapa dia mula ambil periksa ataupun timestamp dia, kita dapat collect kat situ. So memang dia tak boleh tipu lah, benda ni memang automatic buat. Okey, jadi itu saja perkongsian saya bagi untuk video Google Form. Saya harap sikit sebanyak dapat membantu cikgu-cikgu lah. Dan kalau ada apa-apa soalan, jangan tanya saya, tanya Cikgu Zainuddin lah. Cikgu Zainuddin lagi sifu lah. Dia memang power tahap dewa. Okey, boleh tanya dia lah. Alright, jadi itu saja. Selamat berpuasa, selamat ber-PKP, selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.